Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah 26 Ramadan 8 Mei 2021. InsyaAllah hari ni kita segmen sembang buku bersama dengan Cik Pak I, atau nama penuh beliau Faizah Ahmad. Sebentar. Kak Izzat, khabar Kak Izzat? Dengar suara saya Kak Izzat? Okey. So segmen sembang buku ni kita akan buat di Facebook untuk hari weekdays. Weekend insyaAllah kita buat dekat Instagram. Jadi kalau ikut profil ni, Cik Pak ni kita penulis, review buku, pencinta buku, perantis ABN. Kalau ikut dia punya background, process engineer, semiconductor, manufacturing. Oh, UiTM juga Cik Pak ni. Sama saya. Okey, UiTM. Kita UiTM. Sekolah di SMKA Tok Jiring, Kuala Terengganu. Wah. Cik Pak ni dengar. Okey, dia dah ni lah request lah. Tepat masa. Kita nak review tentang buku Relax lah. Kita nak sembang-sembang santai lah pasal relax lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mana tu? Damansara? Ada di Damansara, di Anjung Modern. Anjung, uish, serius lah. Memang Cik Pak ni seorang ke kat situ? Seorang lah setakat ni. Itu ABN apa ialah Anjung Bodeno ni dia beroperasi macam mana Cik Pak ni? Beroperasi maksudnya dia memang setiap hari ke apa ke? Memang ada orang ke kat rumah tu? Oh, ada orang dah, saya lah orangnya. Oh iya ke? Cik Pak memang duduk situ? Saya memang duduk sini. Ya Allah, baru tahu lah. Okey, Cik Pai, sebelum kita mula, kita berkati sesi kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi alhamdulillah saya Cik Amir, kita punya sesi sembang buku weekend. Saya cakap dekat bukan saja ABL lah, saya galakkan juga kepada semua penulis buku galeri, siapa-siapa yang dah terbit buku galeri nak menyembang pasal buku masing-masing, this is the platform lah kita sediakan. Kalau FB kita buat weekdays, weekend sebab saya tak pergi office kan, so kita buat dekat IG lah. Tapi tak apa, IG pun okey sebab macam Cik Pak lah, pengalaman baru, first time buat. So ilmu baru ni, lepas ni boleh buat sendiri lah. Sebab saya personally saya suka IG lah sebab dia lagi mudah untuk saya kendalikan. Sebab FB ni kita tahu kita kena StreamYard, dan kalau untuk FB gallery sendiri kita proper lah, ada studio apa semua, dan dia libatkan bukan saya seorang lah. So kalau IG saya boleh seorang kat mana-mana. Tu yang bagi saya penulis bagus lah untuk tahu IG lain ni dia boleh independent, tak perlukan orang ramai, dan dia memang handphone, earphone. Tu je Cik Pak ni. Kalau Pak ni nak buat IG live ABN ke siapa-siapa ke, yalah ABN ramai, tak silap saya berapa orang dah ABN punya apa semua sekali, student apa semua tu, dia punya academy lah semua sekali. Kalau ingat berapa orang dah? Lebih kurang dalam 55 orang dah. Semuanya. 55 tu dah macam staff galeri ilmu dah Cik Pak ni. Galeri ilmu ni kalau ikut 20-30 tahun punya, baru 55 orang. ABN baru berapa tahun? Berapa tahun dah ABN? Lebih kurang 2 tahun dah. 2 tahun lebih lah saya rasa. 2 tahun lah. Macam tu lah. So setahun dah 55. Bayangkan kalau 10 tahun. Tak ke 500, tak ke 1000. So insyaAllah kita doa lagi wide, lagi banyak ABN punya apa panggil koloni dia punya istilah kan. So kita punya sesi ni memang sembang ni memang kita buat santai lah, sebab kita macam kita berbual sambil-sambil tu tu
Kak Izzat cakap 2 tahun. Okey Kak Izzat, thank you, 2 betulkan tahun. fakta 2 tahun. So Ah. Kak Izzat, kita pun biasa buat IG live, FB live dengan dia. So ini mungkin first time kot Cik Pak IG live dengan galeri tu, confirm lah. Dengan FB pernah juga sebelum ni ke tak pernah? FB Dengan tak pernah galeri. juga. Inilah first time saya bersama galeri. So itulah ayat Bonda Nur, kalau siapa yang tengok kita buat dengan beliau hari apa itu, pasal buku Bikul. Bonda cakap, saya tak dapat bonda, saya dapat dia punya anak buah pun jadi lah. Sebab apa? Sebab saya sebenarnya saya sangat seronok lah bila tengok macam ni punya atmosfera lah cakap kan. Dia punya community ABN ni, saya circle yang saya tabik lah. Sebab Bonda berjaya untuk menghasilkan bukan seorang, 2, 55, bahkan akan lagi ramai. Dan katanya untuk semarak Ramadan saja yang mendaftar 500 orang tak silap saya. 500 orang untuk join semarak Ramadan. So itu bukan kerja satu orang tu, itu kerja makan tahun tu. Tapi dengan komitmen, dengan kita tahu kalau siapa yang follow Bonda Nur punya page, dia punya private FB, personal FB, nampak dengan diuji family dia ada yang accident, tapi semangat dia tu tapi Bonda. Ni kita dapat Cik Pai pula ni, kita sangat bertuah lah. Sebab kita tahu dah hujung-hujung Ramadan ni, minggu depan raya. Ni waktu orang tengah shopping lah, sama ada online atau offline, saya tak tahu. Dan nak raya insya-Allah. Tapi Cik Pai sanggup bagi masa, sebab ni tarikh ni saya kalau benda-benda macam ni, saya minta kepada kesediaan penulis lah. Saya tak suka letak saya punya masa, saya letaklah hari apa. Tapi tarikh ni saya bagi kebebasan. Cik Pai sendiri pilih Sabtu. Saya cakap okey lah, boleh lah. Saya layan lah. Tak kisah. Yang penting saya nak penulis ni dia boleh bercakap, Cik Pai. Sebab penulis ni kita tahu dia memang mostly introvert. Dia tulis pandai, cakap tanya sepatah, jawab sepatah selalunya. Tapi ABN ni saya tak nampak macam tu. Semua macam Bonda. InsyaAllah semua boleh bercakap. So saya rasa intro saya dah terlalu panjang. Orang pun dah biasa dengan saya cakap. So saya nak orang cakap tak kenal tak cinta lah. Nak mengenali sikit lah Cik Pak A ni. Orang cakap apa sebenarnya full time kerja dan macam mana boleh terjebak dengan dunia penulisan. Memang cita-cita dari kecil cikgu tanya, dah besar dah jadi apa? Dah jadi penulis. So macam mana Cik Pak A boleh cerita dekat kita punya viewers, penonton kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terima kasih tadi siapa. Terima kasih Cik Amir juga jemput saya. Terima kasih tadi siapa Kak Izzat ada, Kak Yati ada tadi join. Ada juga yang baru saya tak kenal. Selamat datang. Alhamdulillah. Bila kali pertama lah saya bersama galeri. Dengan dekat studio, dekat galeri pun tak pernah. Live pun tak pernah, so ni first time lah. Alhamdulillah, ni pengalaman baru lah. Alhamdulillah. Tadi Cik Amir kata orang dalam akademi ni pada bercakap semua. Sebenarnya masa saya join akademi ni tak reti nak bercakap. Takut tau, letak. Tapi kan Bonda biasalah. Asyik ikut Bonda pergi program kan. Bonda tengah-tengah cakap, tiba-tiba dia bagi kita mic. Macam tu, nak tak nak cakap lah juga kan. Takut ketar-ketar pun try lah juga. Tapi kan dalam tempoh yang takut-takut tu, Masya Allah, rupanya tu adalah latihan lah untuk kita hilangkan rasa takut kita untuk kita berlatih bercakap dalam tak sedar tu. Dalam 2 tahun tu dah tiba-tiba tahun ni kena join semarak Ramadan. So saya salah seorang yang handle bahagian slot rezeki Ramadan, kena jadi host. Nak tak nak kena pergi bercakap lah untuk tanya panel. Tapi tiba-tiba pada bercakap pula. Masya Allah, ya Allah. Okey, saya perkenalkan diri. Panjang intro dia. Tak apa. Itu orang cakap bakat terpendam tu. Selama ni tak tahu, rupanya boleh. Okey, bismillah. Itulah, bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah seorang jurutera di salah sebuah syarikat kilang manufacturing. Masih lagi? Sedang? Ya, masih lagi. Oh. Sedang lah. Baik. Alhamdulillah. Macam mana saya terjebak ke, boleh kata. First tu saya memang suka menulis lah. Daripada saya sekolah, memang
Saya suka menulis, suka mengarang. So bahasa Melayu tu memang saya punya subjek yang saya sangat suka lah. Tapi untuk jadi penulis tu, masa saya dah tingkatan 4 kan. Tak, tingkatan 3 nak masuk tingkatan 4. Saya ingat lagi kita ada pergi buat ujian kerjaya lah dekat bilik kaunseling. Nak tahulah kita ni lebih cenderung kepada apa kan. Saya pun jawab 2 kali. Jawab 2 kali tu jawapan dia kan. Jadi penulis, jadi macam lebih ke arah kreatif. Macam sastra tu saya macam tak boleh terima tau. Saya macam tak nak. Macam tak nak lah. Sebab saya fikir macam aku nak pergi masuk kelas sains, tak nak masuk kelas sastra. Macam tu lah saya punya minat fikiran kan. Okey. Tapi peribadi sastra. Okey. Tapi macam ikut flow kan. Masa time saya tu sains kiranya hebat lah. So saya fikir macam nak masuk kelas sastra tak nak lah. Saya fikir masa tu lah saya tahu saya punya fikiran lah. Saya punya tu. Lepas tu saya tak pergi kelas, saya masuk kelas sains, bahagian teknikal, kejuruteraan. Sampailah satu saat tu dah jadi jurutera semualah. Sampai satu saat tu saya ada sekali lah, ada satu masa tu saya diuji lah. Tapi masa time diuji saya tak tahu kenapa saya berdoa kepada Allah masa tu. Saya kata kalaulah lepas ujian tu, saya kata saya nak jadi penulis. Saya pun tak tahu saya boleh doa macam tu. So dalam niat saya nak jadi penulis supaya saya boleh tulis something yang orang tak buat macam saya, dan orang kalau boleh jangan rasa macam masa saya semacam sedih, rasa macam terseksa, rasa macam susah sangat. So saya berharap dengan saya boleh menulis tu orang boleh dapat ibrah, orang boleh dapat something. Saya berdoa masa tu. Padahal saya pun tengah fikir masa tengah doa tu, macam mana dia penulis lah? Tak tahu lah. Macam pelik pula macam tu lah. Masa tu lah saya berdoa. Lepas tu dah lupa dah doa tu. Tahun bila tu? Kalau ingat. Saya rasa 5 tahun lepas lah, lebih kurang macam tu lah. Baru-baru. Masa tu saya pun FB pun tak aktif, macam tak jenis tak nak apa orang tahu pasal saya macam tu lah. Dan tiba-tiba boleh jadi masuk dalam akademi ni. Saya ingat saya tak kenal Bondeno ni. Memang tak kenal langsung. Tak pernah dengar pun nama Bondeno ni. Lepas tu, tapi saya adalah peminat Prof. Kamil dan Puan Roza. Saya memang ikut follow buku diorang. So setiap diorang buku baru pelancaran, saya memang akan pergi. Dan pada suatu hari tu saya ingat saya Pesta Buku tahun 2016. Masa tu buat dekat PWC. Maib. Buat dekat Maib. Masa tu saya nak pergi slot Puan Roza dekat galeri, dekat booth galeri masa tu. Lepas tu masa tu pukul 1 tak salah saya, Puan Roza punya time. Saya tak tahu nak pergi mic tu, tapi saya redah juga dah pergi. Tapi nak jadikan cerita, saya sesat. Masa nak pergi mic tu, saya sesat 3 jam. 3 jam pusing-pusing dengan handphone mati, dengan tak tahu jalan keluar masuk tak ke mana-mana, tiba-tiba sampai mic. Situ tak mesra lah, mic tu tak mesra sikit. Lepas tu punyalah lari nak kejar tu kan, lari dah habis. Bila pergi slot tu tengok tiba-tiba ada penulis lain. Orang tu siapa ni? Tak kenal. Orang tak ada modern, saya tak kenal. Saya tengok dia duduk situ. Lepas tu kan saya dengar masa tu Ustaz Syafiq ikut. Dia tunjuk buku Bistro. Dia DMC. Buku ni tinggal 2 lagi ni. Buku Bistro ni. Penulis dia dekat situ. Saya pun terfikir, dahsyat ni. 2 lagi tinggal. Hebat dia ni. Macam tu lah saya pun fikir, hebat lah. Lepas tu Masya Allah saya pergi beli. Saya pergi beli buku tu, padahal saya ni jenis yang tak akan beli buku orang yang saya tak kenal. Penulis memang saya tak akan beli. Lepas saya tak akan baca. Saya hanya akan baca buku penulis yang saya memang suka. So choosy. Tapi saya pergi beli. Baik. Saya pergi beli, pergi minta sign Bondeno. Tak kenal pun belum minta sign, boleh gambar. Bukan main lagi gambar tu. Tapi Masya Allah lepas sama lah, saya komik macam tu. Faham? Saya dulu ada beli komik macam tu, tak kenal saya ambil sign. Okey, faham. Lepas tu bila saya baca buku Bistro tu, saya kata Masya Allah, kenapa buku ni strong sangat? Memang saya sangat suka, memang terpukul lah Masya Allah. Masa tu saya rasa macam
Ya Allah, best sangat lah. Lepas tu saya terus cari siapa bonda Noh ni. Saya follow, tengok dekat IG dia, tengok dekat Facebook dia, saya follow dia, saya cuba cari buku dia yang lain. Tapi dia tak kenal lagi saya masa tu. Saya pun tak adalah nak memperkenalkan diri saya masa tu. Yelah. Tapi dia, Masya Allah, lepas tu saya bila dapat tahu mana dia punya FB yang sebenar tu, saya selalulah komen dia punya ni, dia punya cerita. Lepas tu saya pergi dekat pelajaran buku dia, bulan Kayum. Saya follow dia punya kawan. Sekarang kami dah jadi satu tim lah. Mesti follow Puan K, Rukayah Muhammad. Lepas tu baru dah kenal yang lain. Dan Kak Ika kenal, Kak Rohamia. So kita punya circle lah. Dekat PNM masa tu. Ya betul. So kita Saya ada tu. Oh, masa tu tak kenal siapa-siapa, pergilah seseorang, pergilah kan, semua tak kenal, tengok je kan. Dia orang lain lari pergi ambil gambar dengan bonda tu, kita tengok je klik macam tu lah. Macam tak tahu pun, tapi Masya Allah kan, aturan Allah tu memang terbaik lah. Lepas tu tahun 2000, sebelum tahun 2018 tu, bonda ada open untuk buka pemilihan masuk jadi perantis akademi bonda Noh lah. So, saya ada cuba juga tapi saya tak berjaya sebab saya tugasan ada bagi tugasan tu tapi saya tak berjaya. Okey, tak apalah, tak berjaya masa tu. Tapi pada tahun 2018 1 Januari bonda ada apa buat pengumuman, dia ambil saya lah salah seorang perantis baru untuk masuk join tim akademi bonda Noh lah. So pada situlah bermula cerita pasal penulisan ni lah. Alhamdulillah. Itulah cerita tak Itu intro baru tapi cerita seorang. Itu baru seorang, belum lagi 54 orang lagi tu. Orang cakap baru cerita Cik Faiz. 54 tu tak macam mana cerita dia. Lebih kurang lah kot. Macam-macam cerita lah. Subhanallah. Ya Allah. So kira memang orang cakap minat menulis tu sebenarnya dari zaman sekolah lah. Kalau ikut bakat tu ada tapi tak ke arah tu. Tapi bila dah berkerjaya, ada peristiwa yang orang cakap down tadi tu, cari balik semangat, dapat dan di sinilah kita. Alhamdulillah. 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 Ya Allah. Itu kalau cakap official jadi ABN ni tahun 2018. 3 tahun lah, 3 tahun. Okey. So kita nak ke soalan seterusnya ni Pak I. Buku relax ni tahun bila kalau ikutkan? Dalam buku tu dah ada tulis tahun terbitan. Ni 2018 sebenarnya, bulan 8, bulan 11 macam tu lah. Bulan 11. Oh, maknanya join lepas tu terus dapat keluar buku relax lah ni lah. Masa itulah ni ada projek antologi lah. Masa ni bonda minta saya jadi salah seorang yang AJK lah, handle satu bengkel. Bengkel menyunting. So kita nak ke cerita pasal buku ni. Saya nak baca sikit lah pasal relax lah ni. Saya nak baca dia punya, mungkin kita balik blurb. Ujian datang dan pergi. Setiap hari kita perlu hadap ujian kecil. Kadang sesama, anak membentak, pemandu kereta potong cara bahaya, selipar hilang di masjid. Semua itu ujian berbentuk musibah yang buat jiwa kita gundah, resah, gelisah. Ujian kecil-kecilan sahaja, tapi hari-hari ada saja halnya. Kemudian sekali-kali Allah hantar pula ujian besar. Ada yang rumahnya terbakar, ada yang kemalangan jalan raya, hingga meragut nyawa ahli keluarga. Ada yang rugi besar dalam perniagaan hingga diisytiharkan muflis. Bahkan ada sedang bergelut musibah besar, terpaksa bertarung pula dengan musibah yang lebih besar. Ini kes jatuh di timba tangga. Mau buat apa? Marah, gelabah, layan resah dan gelisah? Jangan. Sedapat mungkin, kita kena cuba kawal perasaan. Jiwa kena kuat, tak boleh manja-manja sangat. Banyakkan bertenang, dia nampak matang dengan sebenar-benar matang. Ui, nice lah dia punya ayat. Ini belok ni bonda ni Inilah antara pesanan yang boleh kita dapat dalam buku relax lah. Buku yang bukan saja bagi nasihat acah-acah suci, tapi memang dibawa bukti dari pengalaman kisah benar 51 orang. Ambil. Bukan seorang, dua. 51 orang dalam ni. Ramai baru nak tanya soalan tu dah jawab kat sini. Pokok utama isu ialah tentang relax. Tentang tenang. Tenang berdepan dengan situasi atau ujian. Stay calm.
memang dalam hidup ni kita sendiri kena jadi pendekar untuk perjuangkan syurga kita. Tapi jangan risau, Allah ada. Allah akan bantu kita. Relax lah, benda boleh settle. Buat apa nak menyerah? Ayat. Padu lah, padu. Baru baca belum baca dalam lagi. Memang sangat sesuai dengan Subhanallah. pandemik lah orang cakap. Sebelum pandemik buku ni hasil. Dan kita diuji PKP demi PKP. Tak boleh rentas negeri. Macam-macam tak boleh buat. So, saya nak tanya pasal Cik Pak A punya penulisan dalam Relax lah ni. Share pasal apa? Bagi hint sikit. Kenapa memilih Ah, kisah untuk di-share di dalam buku Relax lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk saya dalam buku Relax lah ni, tajuk dia Hey Aku Tak Gila. Tajuk saya dalam Wow, cerita tu. wow. Wah, macam Joker lah dengar. Okey. Ah, Kenapa tu? Kenapa tak gila? Ah. so dalam cerita ni saya sebenarnya cerita tentang pengalaman saya sebagai salah bekas pesakit depression. So saya cerita dalam Wah, ni lah. serius So lah. dalam ni saya Tahun bila cerita tu? sebenarnya Depression tu bila tu? tahun 2000 sebelum dengan bonda lah, dalam 2017 macam tu lah. So dalam ni saya Ya cerita Allah. yang aku tak kira ni macam kita rasa macam tak sangka. Kita rasa macam kita dah macam dah tak boleh baik, dah rasa macam dah tak ada harapan. So dalam cerita Ah. saya cerita lah, sebab dalam buku relaxan ni dia ada macam dia bagi tips. Last tu dia akan bagi tips apa nak buat, first, second, third. Dia buat cerita-cerita saja. So dalam saya cerita macam saya tak sangka rupanya dalam sakit-sakit tu rupanya dah baik tu sebenarnya Allah nak bagi something yang lebih baik lah, lebih besar. Tak sangka tiba-tiba duduk dalam bengkel bonda dan saya lah salah seorang yang jadi orang yang penting tolong uruskan peserta, jadi orang kanan bonda. So macam saya nak ceritanya ujian tu besar tu, insya-Allah maksudnya ada jalan yang Allah bagilah untuk kita hadapi. So macam mana kita nak handle? Kita nak berserah je ke, kita nak pasrah je ke, tak nak buat apa-apa. Okey. Dalam saya cerita macam mana kesakitan tu dan apa yang saya dah buat. Saya share lah apa Okey. pertama saya dah buat, first kita sakit tu apa yang kita kena muhasabah dulu. And then second apa kita nak, inilah saya share kat sini lah. First tu kita kena puas hati lah, redha lah. Itu sebagai ujian daripada Allah, tak perlu tanya-tanya, tak perlu tanya Allah kenapa tak orang lain. First kita kena buang dulu benda soalan perasaan, kena buang dulu. Dan kita kena terima benda ni sebagai ujian yang Allah nak bagi kat kita. Sebab kenapa tu hanya Allah je lah yang tahu. Kita tak perlulah nak bersoal macam-macam. Yang kita kena buat, kita kena hadap je. Dan macam mana nak hadap tu, so saya ceritalah dalam ni. Lepas kena terima lah redha. Lepas kena start lah. Kena start balik tengok diri kita. Apa benda yang kita dah buat kan. Mungkin kita selalu apa gaya hidup tak sihat, makanan fast food, apa benda, selalu apa itu lewat apa benda, tak rehat. So kita cuba balik, tengok balik. So kita amalkanlah kehidupan yang sihat. Lepas saya share lah, kita kena buat amalan baca ruqyah, selalu baca Quran, dan sebagainya lah. So ni salah satu cerita dalam cerita ni lah. Ni cerita saya lah dalam ni. 51 cerita tu ada macam-macam cerita lagi. Cerita-cerita best lah dalam ni. Okey. So, Alang cakap cerita-cerita best 51 tu, favorite selain diri sendiri punya cerita kan? Yang favorite Cik Pak A sendiri, yang mana Cik Pak A favorite? Boleh kongsikan pada kita punya penonton. Boleh. Yang mengesankan lah. Ada dua kat sini. Satunya cerita Sirih Pulang ke Ganggang. Karya Nur Hafizah Hashim. Karya Nur Hafizah Hashim. So dalam cerita ni, cerita dia semua nak jadi cikgu tadika. Tapi minta nak jadi cikgu tadika ni, nak minta apply masuk tak dapat. Untuk pendidikan awal kanak-kanak tak dapat. Minta tak dapat, asyik tak dapat je. Lepas tu dapatlah jurusan perniagaan, jurusan yang lain lah, pengurusan perniagaan. Lepas tu dah dapat tu, dapat pergi ke praktikal lah dekat syarikat Sapura. Lepas tu dapat tawaran menjadi eksekutif dekat syarikat petroleum lah.
Tapi tengah-tengah berharap tu, tiba-tiba dapat email tak berjaya. So dia hancur luluh lah harapannya tu. Sedih lah, kenapalah. Dia petikanlah kenapalah rezeki ni tak dapat. Kenapa macam minta tu tak dapat, minta ni tak Biasa. dapat. Biasa tu. Lepas tu sedih lah. Tapi bila telefon mak dia balik, mak dia cakap yang so mak dia doa, mak dia katanya mak dia doa, tapi mak dia doa suruh Allah beri dia yang terbaik, bukan suruh dapat kerja tu. Kalau tak terbaik, kalau benda tu bagus, minta dapatlah. Kalau benda tu bagi Allah tak bagus, kita jauhkanlah. So dia macam dia baru sedar lah, rupa-rupanya mungkin bukan itulah rezeki dia. So dia balik ke kampung lah. Sekarang ni dia dah berjaya capai cita-cita dia yang dulu nak cikgu tadika tu. Dah jadi pengusaha tadika dah. Rupa-rupanya. Honor tu bos. Dah jadi owner, dah ada 2 tadika dah. Rupa-rupanya Allah tak bagi lagi baik. Rupanya Allah tak beri ni khusus pendidikan awal kanak-kanak. Sebab Allah sebenarnya bukan nak suruh dia jadi cikgu tadika je. Nak suruh jadi pengusaha tadika. Jadi bos. Kena belajar dulu dari segi ekonomi, usaha perniagaan, baru boleh handle. So dia dah dapat jalan itu, dah nampak. Sebab tu dia kata macam sini relax lah, mula-mula tak boleh bersedih, kena terima dan kena fikirlah Allah nak bagi something yang lain. So minta doa ibu. Memang betul lah dia minta doa ibu, dan ibu dia doa yang terbaik, bukan doa supaya dapat eksekutif tu. So itulah jalannya. Saya sukalah baca, tengok dia punya terus sekarang, Masya Allah. Dah ada 2 tadika kan. Daripada kecewa tak dapat eksekutif tu, rupanya ada lagi benda yang besar lah Allah nak bagi kat dia. So ada lagi satu cerita, saya suka cerita Jalan Keluar karya Faridah Said. Cerita Kak Dah ni cerita dia guru pemulihan kat sekolah. So masa dia cikgu pemulihan ni, dia rasa menyesal. Dia rasa macam susah sangat nak ajar. Dia nak ajar budak-budak yang tak reti membaca ni untuk membaca, bukan budak-budak biasa. Ajar macam dia jadi down, pergi sekolah tu just pergi sekolah, balik sekolah, macam tak ada apa-apa semangat. Macam rutin. Macam rutin je lah. So dia macam rasa rendah diri. Dia cikgu pemulihan je, tak sama level dengan cikgu-cikgu yang lain. Tapi Masya Allah, lepas dia tahu kaedah membaca SPSI tu diguna, so dia rasa macam lebih semangat. So budak-budak ramai yang boleh baca. Dia boleh suggest lagi dekat sekolah, jadi aktif, buat seminar sini sana. So dia rasa dia tu ada sampai. Betul. Masya Allah. So saya rasa macam terinspirasi lah baca cerita Kak Dah kan, daripada rasa macam jadi cikgu macam bosan, rasa tak ada function lah. Tak ada function. Lepas tu niat dah tersasar. Lepas jadi semangat balik. Boleh bincang dengan mak bapak macam mana, boleh ajar anak yang dah rasa mesti tak ada harapan dah lah nak baca tu kan. Tapi boleh baca, Masya Allah. Saya rasa macam itulah. Tapi cerita ni lagi lah, bukan cerita 2 cerita ni saja. Sebenarnya ada cerita dari sebenarnya hebat-hebat lah, ada kisah tersendiri, lain-lain cerita. Kalau boleh saya bagi persamaan kisah Cik Pak A yang bukan gila, pasal Jalan Keluar. Lepas satu tadi apa yang tadika tu apa? Sirih Pulang ke Ganggang. Sirih Pulang ke Ganggang tu. Saya nampak persamaan, mungkin juga persamaan dalam 51 juga. Masing-masing diuji dengan benda yang besar lah. Pertamanya kan, ujian perasaan lah kan. Dan ada benda-benda yang dia tak dapat. Tapi ayat relax lah ni yang saya perasan bila dikenakan dengan kisah tiga-tiga yang Cik Pak A kongsikan ni. Allah suruh kita tenang loh, sabar loh, let loh. Allah nak bagi something better, something bigger, something yang kita ayat kalau Cik Pak A mungkin biasa dengar kot. Kadang kita tak dapat apa yang kita mahu, tapi Allah bagi apa kita perlu. Benda yang betul-betul yang sebenarnya sesuai dengan kita punya kemampuan lah. Dan Allah nak bagi yang memang dia bukan cakap-cakap falsafah, tapi itu beberapa kisah yang bagi saya Cik Pak A dan 2 orang kisah tadi yang dikongsikan. Dan ada lagi kalau ikut tadi 51 kisah. Sebab saya nak petik, saya suka baca kalau buku, saya akan buka kat Goodreads Cik Pak A. Saya rasa Cik Pak A pun biasa kot tulis kat Goodreads review buku, biasa? Tak, saya tak biasa tulis itu.
So Dekat sebab saya Facebook je. perasan sebab siapa Kak Ezat tulis tu, jurutera hebat, penulis berbakat, insya-Allah kami kenal Cik Pai, Ratu Review sebab beliau hebat buat review buku. So saya sangat saran Cik Pai untuk lepas ni mulakan review dekat Goodreads. Apa-apa yang dah tulis kat Facebook tu, copy paste je dekat Goodreads. Sebab benda-benda kat Goodreads ni dia macam naikkan rating tu satu lah. Lagi satu macam dia sangat membantu worldwide lah. Lagi-lagi pembaca buku bahasa Melayu dia bila tengok review, kalau lagi-lagi macam Cik Pak rajin review buku orang kan. Macam contoh yang sini saya petik pasal buku ni lah. Relax lah ni. Dia cakap, buku ni istimewa. Salah seorang penulis, Nadirah Osman. Apa tajuk dia? Kalau boleh cari kat dalam buku tu. Saya tak bawa lah. Saya salah bawa buku pula. Nadirah Osman. Ya, saya lupa. Ada kita sedih. Tengok-tengok tajuk dia apa. Sebab cakap, dia tulis cerita tentang aku. Haslina cakap cerita ni pasal dia. Masya Allah. Nadirah Osman. Ya, saya cari. Tak apa. Sementara Cik Pai cari, saya cerita dulu. Cerita tentang aku tu sebenarnya taklah terlalu tepat. Mungkin penulis terpedaya dengan karakter dan karisma. Sangat. Aku hingga penilaiannya sedikit tersasar. Apapun, ia bukan sesuatu yang buruk. Ia adalah sudut pandang penulis yang positif. Buku ini merupakan antologi cerita daripada penulis ABN. Pada aku, keseluruhan buku ni macam buku motivasi. Pada akhir setiap cerita ada pengajaran, tip yang diberikan, metod yang bagus. Cuma untuk mengikat tip yang diberikan perlukan rujukan semula atau pengulangan pembaca kerana siri antologi ini mempunyai 50 cerita berbeza. Padat. So the comment memang buku ni syarat lah dengan motivasi. Dari segi tema sangat baik jika dapat dibaiki gaya penulisan. Okay, mungkin komen penulis ni sebab bagi saya dalam buku ni banyak first timer juga lah kot. Betul tak Cik Pak? Betul. So bagi saya first attempt biasalah akan adalah kita akan nampak sikit banyak. Kalau kita compare dengan bonda tu lain lah. Janganlah banding dengan bonda. Bonda terlalu langit kan. Ni yang penting konten tu yang pertama lah. So mungkin gaya tu tak sesuai dengan setengah baca. Mungkin. Siapa tak tahu. Sebab lain orang, lain gaya penulisan. Tapi yang saya percaya konten dia memang sangat bagus. Hadapi, ni daripada Roslan pula, Abdul Latif dia komen. Hadapi hari-hari yang mendatang dengan sabar, iman dan tawakal dan dengan mengerjakan solat. Ni mungkin juga salah satu cerita dalam ni yang dia punya pengajaran tentang sabar, iman, tawakal, solat. So dah jumpa dah Nadirah punya cerita. Tajuk apa? Tak jumpa? Tak jumpa tak apa? Tak jumpa lah. Tak apa. Dia salah seorang. Nak cari tu korang kena dapatkan buku ni. Daripada ada. Kami sendiri boleh? Ada. Apa tajuk dia? Rancang hidup bawah meja. Rancang hidup bawah meja. Nak tahu pasal apa, kena bacalah. Tajuk tu clickbait tu. Rancang hidup bawah meja. Apa benda tu kan? Okay. So, nak tahulah daripada Cik Pak sendiri. Sebab tak pernah ada buku, tiba dapat task untuk buat buku ni. So, cabaran sebagai orang cakap first timer lah. Nak hasilkan penulisan ni. Dan apa yang boleh dikongsikan waktu menulis kisah Aku Tak Gila tu. Banyak kisah lain, kenapa highlight yang tu? Dan cabaran untuk, sebab benda ni bagi saya kisah benar kan? Dan dia memerlukan keberanian, kejujuran untuk reveal yang mungkin setengah orang panggil benda tu aib ke, buka aib ke. Tapi Cik Pak A sedia untuk berkongsi tu. So cabaran tu macam mana Cik Pak A hadapi, dan Alhamdulillah akhirnya itulah yang tertulis dalam Relax lah. Macam mana tu? Alhamdulillah. Sebenarnya sebelum buku Relax lah ni, saya dah join untuk buku siri bercakap dengan cermin 1.0. Dalam buku Start dan Diterima tu, kita dah tulis dululah sebelum Relax lah ni. So buku Relax lah ni yang kedua lah antologi saya bersama dengan Jadi, bersama dengan Bondono. So sebab dia bagi tema Relax lah, kita kena cari satu benda yang kita kena beri jalan. Benda yang kita hadapi dengan jadi beri penyelesaian. So saya fikir yang saya hadapi itulah yang pasal MDD lah, Major Depression Disorder yang saya hadapi. Cabaran tu sebenarnya betul lah kata Cik Amir, bukan semua orang yang sedia nak bercerita benda ni. Benda macam kesakitan ni lah, pasal sakit ni bukan semua orang. Memang betul. Sebab tapi saya menulis ni sebab saya memang masa sakit, saya memang
memang terdetik lah dekat hati saya. Saya memang cakap lah dengan Allah, saya kalau baik saya memang nak cerita dekat orang. Sebab saya kata suka semua orang tahu dan orang pun tak tahu. Orang yang tak hadapi tu memang dia tak tahu. Dan orang yang hadapi dia kena cakap apa sebenarnya benda ni. So saya memang dah berniat dah. Saya memang dah berniat saya nak share, saya nak bantu orang. So saya kena tulis. So bagi saya saya tak ada cabaran yang saya takut orang ingat saya apa. Saya tak fikir. Benda tu tak ada dalam otak saya. Saya tak fikir apa orang kata. So sebab tu saya rasa saya boleh tulis. Kalau tak mungkin saya tak boleh tulis lah benda yang nak ceritakan benda kesakitan kepada orang. Sebabkan niat saya untuk berkongsi, maka terhasillah buku ni, terhasillah cerita ni dalam buku Etologi Relax Hati. Dan saya tulis juga cerita ni untuk buku solo saya yang belum terbit lah. Tajuknya belum dapat tahu lagi, tapi buku solo tu memang 100% pasal sakit depression. Saya ada tulis tapi belum terbit. InsyaAllah moga-moga ada rezeki lah untuk diterbitkan. Memang dah siap lah. So memang saya tulis sebab sebenarnya bila saya share juga dekat Facebook, bila saya share tu sebenarnya saya baru dapat tahu ramai orang sebenarnya sakit dan mereka tak ada cerita pun. Diorang malu. Diorang malu, diorang macam takut orang kata ni, tapi sebenarnya diorang tak tahu nak buat apa. So banyak ramai orang PM tanya sebenarnya nak saya kena buat apa yang patut saya buat, betul ke saya sakit. So saya banyak share lah apa yang saya buat. Saya share je dengan siapa-siapa pun yang tanya. So saya kongsi je. Sebenarnya bila saya dapat tahu, oh ramai rupanya ada suami, ada mak, ada jiran. So dia macam nak tolong tapi tak tahu. So tanya saya macam mana apa kita kena buat. So saya macam happy sebab boleh share apa yang saya tahulah dengan orang. Ada orang nak pergi hospital pun dia sebenarnya tak tahu. Rupanya boleh dapat rawatan kat hospital. Dia orang tak tahu nak buat macam mana ni. So saya tahu macam mana nak buat. Mula-mula nak cakap apa. So mungkin macam nak pergi hospital nak cakap apa. Takkan nak cakap aku gila kan. Takkan nak cakap aku sakit gila. Takkan nak cakap aku sakit depression, macam pelik kan. Kita sakit jantung ke, sakit kepala ke. Bolehlah kita cakap kan. Jadi tak tahu caranya. Ada jalannya. Macam mana nak buat first step. So nak pergi cakap apa dekat doktor. Macam mana nak dapatkan surat. Nak buat appointment dekat hospital. So dia ada step-step dia sebenarnya. Sebenarnya orang tak tahu. So ramai lah yang tanya PM. So saya share lah, saya nak kongsi. Itulah. Jadi kalau untuk yang buku Relax lah ni, dia ada, yalah tadi dah dapat tema. Dia ada letak berapa patah perkataan ke macam mana? Bunda ada set ke apa? Ada sebabnya ramai dalam buku Relax ni paling ramai penulis dia berbanding dengan 50. Trio kan, trio Da'i. Berbanding dengan Check It Out dengan Cayok, Relax lah ni paling ramai penulis 21 orang. So dia ada limit antara 700 patah perkataan ke 800 patah perkataan sahaja. Memang tak boleh panjang. Sebab kalau panjang ini menjadi sangat tebal. Kita tak nak terlalu tebal. Ini pun dah tebal dah kan. Walaupun 2 helai sudah dah tebal dah. Itu adalah cabaran lah. Dia tak boleh. So setiap penulis kena pendekkan. Pendekkan cerita tu antara 700 ke 800 sahaja. Tu sebenarnya cabaran dia kat situ. Sebab kan kadang-kadang untuk penulis ni kita rasa nak cerita lah benda ni, kena tulis lah. Tapi sebenarnya tu benda lewah. Semua benda penting. Faham? Semua benda nak cerita, semua benda nak masuk. Itu cabaran dia. Kalau istilah editor kita panggil kill your darling. Kena buang. Betul. Betul tu, kill your darling. So kita pun cabaran juga. Cabaran kita nak pendekkan cerita tu, padatkan. Tapi dalam masa yang sama tu adalah mesej yang terbaik kita nak bagi. Tapi kena pendek. Kena padat dan padu. Macam tu lah. Faham. Dia berapa lama deadline dia bagi? Seminggu? Berapa hari? Sebenarnya kita dah masa sebelum bengkel kita memang dah minta dia orang tulis kat Facebook. Tapi masa tu kita tak cakap lagi. Kita nak buat cerita. So dia orang dah ada cerita dah. Dia orang dah buat cerita. Dia orang cuma perlu betulkan apa yang lepas bengkel, apa benda yang perlu dibetulkan, dimasukkan. So saya rasa macam tak lama masa tu. Lepas macam tu je lah. So date dia memang short je lah. Sebab kita perlu juga
saya nak komen sikit yang tadi ada baca dekat Gorex tu yang dia kata cerita macam Cik Amir kata mungkin ada ramai tulis baru lah. Dia memang betul ramai tulis baru. Tapi walaupun begitu, cerita-cerita sebenarnya diedit balik, disesuaikan balik. Betul. Bukannya kita kaut Yes. betul-betul lah sebab memang kita tahu dengan galeri memang apa cerita pun memang yang berkualiti lah, bukannya main-main setakat muat saja. Walaupun penulis baru pun memang ada dia punya standard dia. So tapi mungkin lah mungkin tak kena dengan pembaca tadi lah. Dia tak So boleh itulah nak puas cabaran hati dia. semua. Betul. Tapi nak ceritanya pihak galeri ni bukan jenis yang macam tu lah, tangkap muat ke apa. Walaupun Kita baru, bukan terbit sekadar buku. Kita kalau boleh sehabis kulit ke kulit kita sehabis bagi. baik. Betul tu. Yes. Memang dah Orang bayar. diedit, Orang bayar ni lagi lah kita kena. Betul lah. So kalau ikut sebelum dapat tas apa semua ni, kisah tu tak pernah ditulis atau pernah ada blog ke? Cik Pak A pernah ada tulis kat mana-mana ke? Memang bila dapat tas tu baru Cik Pak A tulis? Tak, saya memang dah share benda ni dekat Facebook saya. Saya Facebook, memang share tentang depression lah. ni, apa ceritanya, apa pengalamannya, kesakitan saya memang dah share. So kalau aku pasal stres tu pasal tu saya ada bekas bos saya tu saya panggil satu name si kering tu lah. Sekarang dia dah tak ada dah. So orang dah tahu dah, siapa yang ikut saya tu dah tahu dah pasal si kering tu. So saya selalu cerita jugalah. Saya selalu share. So cerita ni bukan first time lah. So kalau ikut tu memang yalah tadi cabaran kisah yang panjang kena kompres jadi pendek. Itu yang insya-Allah akan datang ni buku solo khas pasal depresi. Dah siap, tu tinggal tunggu bila nak cetak je lah. Betul Cik Ain. Hanya nak tahu detail lah tunggu buku tu. Okey, so alang-alang sebut pasal depresi ni kan. Nak bagi hint sikit lah sebab kadang juga penulis ni saya perasan juga dia betul kita dah ada buku. Tapi saya suka kalau boleh macam bonda yang bagi tahu saya. Apa-apa pun dia kena selalu kita bagi tahu. Kita jangan terlalu eksklusif tunggu buku yang siap tu baru kita nak share. Tapi sementara buku tu nak cetak, ni saya bagi peluang kat Cik Pak A lah sebenarnya nak promote buku baru tu jugalah. Maksud saya buku pasal depresi ni lah. Sebab saya sangat tertarik lah dengan topik ni. Sebab kita pun nampak movie pun dah banyak highlight depresi is not a joke. Orang cakap bukan benda main-main, bukan benda yang boleh ambil mudah. Antara lain macam saya nampak antara Nazri Salam pun rajin juga pekarya komik puris. Dia pun suka juga highlight pasal depresi ni. Macam geng-geng pelukis ni lah. Diorang ni lagi-lagi introvert yang kadang orang ingat benda ni kat Malaysia lah utamanya. Dia sebut benda mental ni gila. Padahal yalah siapa suka dirinya dipanggil gila kan. So macam tak ada siapa nak jadi gila lah saya ingat kan. Jadi kalau boleh pengalaman peribadi macam Cik Pak A yang pernah mengalami benda tu. Orang cakap macam ni saya tengah cari ayat yang sesuai ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. So benda ni yang awal waktu Cik Pak A ni lah macam tadi tekanan kerja. Betul tak Cik Pak A? So macam yang boleh dikongsikan kepada kita penonton untuk orang yang nak mengesan diri dia tu ada tanda-tanda depresi ni yang Cik Pak A perasan pengalaman tu macam mana tu dia terus tukar dia kalau sebelum tu dia seorang yang sangat social atau tiba dia isolate diri dia ke macam mana ke dia totally berubah ke apa kalau Cik Pak A perasan benda ni. Okey, sebenarnya dia macam ada beberapa tahap. Dia macam tahap yang tahap 1. Lepas tu dia ada tahap yang dia macam penyakit jantung jugalah ada level-level ni. Dia ada level dia. First macam kalau kita kata beginner ke, so dia ada start middle, intermediate ke, and then atas sekali dia ada macam major. Macam dia ada tahap-tahap dia ni hanya doktor je lah yang akan diagnose kita lah kita ni tahap-tahap yang mana. Tapi untuk sebelum kita pergi dekat jumpa doktor ke apa ke, yang kita boleh kesan perubahan dalam diri kita ni, dia macam depression ni dia macam sesuatu yang melampau. Melampau ni maksud saya macam ni. Contoh dia macam kalau kita macam takut kan, contoh nak periksa takut.
contoh nak masuk Dewan Peperiksaan, kita rasa takut berdebar. Tu normal lah, semua orang takut. Okey, aku takut, aku rasa berdebar. Macam tu je lah kan. Tapi orang depression ni tahap dia tu melampau, dia sampai boleh rasa macam dia boleh kena serang panic attack lah. Berpeluh-peluh dia, berpeluh-peluh. Lepas tu dia punya jantung tu masa nak Gelabah dia terkeluar. lain macam. Rasa macam nak mati. Macam dia over, terlampau. Tu salah satulah. Ataupun kalau yang dia boleh kesan, ini yang dah major lah. Yang major tu dia boleh dengar bisikan ke, dia boleh rasa macam something nak bunuh diri ke. Dia boleh rasa something yang pelik. Lepas tu dia boleh rasa something yang dia rasa macam sakit sangat, rasa macam pelik lah. Dia sakit apa ni? Macam tak boleh fikir. Dia sampai satu tahap yang melampau yang dia tak boleh nak explain ke orang. Macam kata isolate tu salah satu benda lah. Dia macam tak nak dengan orang, dia tak nak jumpa orang pun. Dia nak duduk dengan diri dia je, dia nak duduk dalam keadaan gelap. Salah satu perasaan dia lah. Tu antara satu simptom lah. Dia ada simptom yang boleh dikesan. So sebenarnya dalam nak mengesan ni, sebenarnya ada satu test dekat Kementerian Kesihatan Mental ni, dipanggil DASS, DASS. So dalam tu ada soalan-soalan. Soalan tu kita jawab, tu kita akan dapat jawapannya on the spot. Jadi ada depression tu. Jadi ada tahap-tahap yang mana. So daripada kertas tu, daripada keputusan tu, kita sebenarnya dah tahu dah kita ni ada tak simptom yang depression tu. So kalau benda tu major ataupun teruk, kita boleh bawa keputusan tu pergi jumpa doktor lah dekat klinik kesihatan untuk ambil surat dan buat appointment dengan hospital. So dia dah ada tahap dia. Itu antara kalau kita nak tahulah sebenarnya kita ni memang stres yang biasa-biasa ke ataupun dah masuk ke level depressed. Itu salah satunya lah. Macam Cik Pak sendiri, waktu je lah mengalami benda tu, Cik Pak sendiri yang serah diri atau ada orang yang perasan Pak ni tak boleh ni, kita kena bawa dia. So waktu tu kalau boleh kongsi, Cik Pak sendiri ke memang ada orang yang tolong guide Cik Pak untuk solve benda tu lah, kasih sembuhkan benda tu. Sebenarnya tak ada orang sebab saya dah macam ignore, macam saya macam dah tahap major tu macam saya dah dengar bisikan lah untuk bunuh diri dan sebagainya, tapi saya ignore. Saya rasa macam apa ni, macam tak ada buat apa-apa tindakan lah. Sampailah satu tahap saya ada berita masa tu, cerita yang seorang ibu dibunuh anak dia 2 orang dan dia tak sedar. Sebenarnya dia ada sakit lah, depression tu lah, dan dia tak sedar. So masa tu saya rasa macam takut. Sampai satu tahap yang saya dah tak ingat atau tak terkontrol. Saya buat something yang benda yang 2 kawalan saya, mesti saya mungkin dah tak dapat tolong diri saya dah. So saya ambil keputusan, dah kena dapat rawatan lah dengan hospital dan sebagainya. Itulah titik mula macam mana saya start pergi. So awareness kita sendiri lah sebab kita rasa takut. So kita kena buat something. Dia lagi satu Cik Pak line clear saya punya line lah tersangkut sikit. Sorry. Jelas dengar. Sebab kita tahu zaman pandemik ni kan, dengan COVID ni ramai hilang kerja kan. So banyak lagi orang cakap benda-benda yang duduk rumah sorang-sorang. So sebagai kita, alhamdulillah mungkin Cik Pak pun dah sembuh, yang banyak yang normal. So apa yang kita boleh buat lah sebelum nak dapatkan buku, dalam detail dapatkan buku lah nanti. Ni kita nak bagi tip-tip sikit lah yang kita boleh bantu. Sebab bagi saya apa-apa pun kita hidup bermasyarakat. So kita tak boleh terlalu selfish, terlalu nafsi-nafsi kat sini. Sini bukan tempatnya. Dalam Islam bukan tempatnya kat sini. Kau aku. Itu nanti dalam kubur. Tunggu dulu, relax dulu kan. Dalam kubur nafsi-nafsi. Kat sini kita kena 40 kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, adik-beradik, keluarga, jiran, semua kita kena. Tak banyak kita cakna sikit. So apa yang boleh Pak kongsikan lah, orang cakap yang kita boleh ambil berat, ambil tahu kalau kita nampak macam ni, apa yang kita boleh bantulah orang-orang macam ni. Kita kena call dia orang selalu ke apa ke, at least text ke apa ke, yang Cik Pak rasa benda ni membantulah. Daripada tadilah klimaknya antara dia bunuh anak kan. Innalillah, na'udzubillah. So apa yang boleh Cik Pak kongsikan?
Okay. Awareness lah kan. Mungkin sebenarnya orang yang sakit depression ni, dia mungkin perangai dia mungkin kita kalau kita fikir macam pelik lah. Pelik tu contoh macam tak nak bergaul dengan orang, dia nak sendiri-sendiri dia saja, dia tak nak pergi mana-mana, dia nak duduk ambil je. Hmm. Okay, untuk ahli keluarga ke apa ke, kalau boleh jangan biar dia duduk sendirian. Cukup-cukup ajak dia pergi join, pergi mana-mana, pergi taman ke. Okey, sekarang tak boleh pergi taman lah. Apa-apa je lah, macam pergi makan sama-sama ke, ataupun just cakap dengan dia. Sometimes dia macam just nak cakap, dia nak luar apa yang dia rasa. Tapi orang yang dengar, janganlah pula bila dengar-dengar, kau kan sebab kau tak baca Quran lah, kau jadi macam ni. Jangan cakap macam tu. Dia jadi macam, bila jadi macam orang ni rasa macam tak nak share dah. Dia macam dah benci dah, tak nak dah. So just dengar je, tak payah cakap apa-apa pun tak apa. Benda tu dah, dia macam meluahkan tu pun dah rasa satu nikmat besar lah bagi dia. Saya pernah dengar cerita dalam Iklim FM, seorang isteri dia, masa tu dia bersalin, lepas bersalin tu dia ada sakit, inilah dapat depression yang agak teruk. Saya ingat dia cerita, dia kata dia cerita semua benda dekat mak dia. Mak dia dengar je. Tapi bila dia semua dia tanya mak dia, mak faham tak apa dia cerita tu? Mak dia kata sebenarnya mak dia tak faham pun. Tapi mak dia buat-buat faham. Mak dia kata tak apa, mak dia kata sabar. Mak dia bagi dia apa ni, layanan yang bagus lah walaupun mak dia tak faham pun. Tapi dia kata benda tu sangat melegakan dia. Sebenarnya walaupun sekadar just cakap it's okay, dah ada sama kita sayang awak. Just macam tu sebenarnya sangat melegakan dia. Dia macam satu ubat lah, satu vitamin, satu vaksin lah macam tu. Sekadar macam tu pun Masya Allah, saya sebut adalah satu yang mujarab lah bagi orang yang kita boleh bantu lah. Salah satunya dengan ambil berat. Lepas tu kalau tengok dia macam asyik terkurung, asyik tak nak pergi mana-mana, cuba ajak dia pergi somewhere, join ramai-ramai. So masa saya sakit tu, saya sebenarnya tak ada kawan, tapi saya banyak pergi join yang seminar bonda buat SPSI. Kalau nak ikut kat SPSI tu, saya ikut Cikgu Tadika. Saya pun tak ada anak nak ajar belajar baca. Tapi saya pergi tu sebab saya happy. Sebab saya pergi tu, masa dalam tu dia ajar nyanyi, lepas tu buat tangan aktiviti tu, aktiviti ni, lepas tu buat macam-macam aktiviti. So kita ketawa tau, kita jumpa ramai orang baik-baik. So betul sebenarnya sangat membantu kita punya mood jadi bagus. Dan tu kita susah nak tidur malam, kita tak boleh tidur malam, kita takut. Tapi hari tu kita boleh tidur dengan tenangnya dan gembiranya. Itu salah satulah benda yang saya buat. So saya pun, kalau orang tanya saya suruh dia pergi join. Pergi join apa-apa seminar yang bagus. Seminar yang positif lah. Jangan pergi seminar yang tak tahu apa. Pergi seminar yang positif. Jumpa kawan-kawan ke seminar penulisan ke, seminar apa agama. Tak kisahlah apa benda aktiviti yang bersama-sama orang yang baik lah. Tapi kadang-kadang ada setengah orang yang sedar dia kena pergi. Tapi ada setengah orang dia tak sedar, dia tak nak join. Kita dah kena bantu dia. Jomlah kita join. Tak apalah, kita tak kena orang lain pun, awak kena saya. Kita just ajak dia. Mungkin mula-mula dia tak nak. Tapi cubalah, tolonglah. Mungkin dia pun okey tak. Macam tu lah saya rasa. Benda yang boleh ditolong lah. Dia mungkin dari dua side lah saya boleh conclude benda yang Cik Pak kongsi tu. Pertama, orang luar nak tak nak kita try jadi good listener, bukan solver. Dia tak perlukan kita pandai menghukum tu jauh sekali lah. Jangan suka menghukum lah. Itu memang big no lah. Tapi kita jadi telinga yang kita ni, kita dengar lah walaupun tadi mak cakap tak faham kan. Tapi dia rasa apa yang ni ada tempat nak luar. Ada tempat nak luar. Tu yang saya perasan juga. Sebenarnya penulisan ni tuan-puan, saya rasa Cik Pak pun setuju kot. Dia satu bentuk terapi lah. Terapi. Penulisan ni kita kongsi, kita tulis dekat kita media sosial ke apa ke. Benda tu sebenarnya kita boleh jadikan satu terapi jugalah. Kita tulis yang baik-baik, jangan tulis yang pelik-pelik kan. So betul. Itu dari sudut orang cakap, orang luar lah, dia kena jadi pendengar yang baik lah, belajar jadi pendengar yang baik. Dan untuk orang yang mengalami tu, macam Cik Pak sendiri, dia tahu diri dia suka apa. So carilah tadi macam Cik Pak, walaupun tak ada kena-mengena pun dengan kerja, dengan family, tapi sebab nak aktiviti tu tadi, Cik Pak buat yang
apa hal ni kan join benda ni, tapi tak kisahlah. Jadi kita bermasyarakat, bersosial, istilah dia. Ah. Cari good vibes, good circle yang memang Ah. saling memotivasi. So Hmm. insya-Allah kita kena usaha cari lagi-lagi zaman sekarang ni, orang cakap zaman yang semua tak boleh buat secara offline. Tapi kita Hmm. cubalah buat diri kita ni berfungsi lah, orang cakap. Apa-apa pun kita get involved lah kan. So insya-Allah Ah. Allah akan jumpakan kita dengan circle yang baik, dengan cara kita yang cari jugalah. Nak tunggu orang Hmm. datang kat kita tu memang Hmm. dia punya keyword mungkin saya boleh cakap Cik Pak dia kena Hmm. tolong diri dia sendiri jugalah. Tu ya, dia kena Hmm. tolong diri dia Betul. sendiri juga. Hmm. InsyaAllah Allah akan tolong hantar orang yang nak tolong dia tu nanti. Hmm. So kita ni Betul. sebenarnya sedar tak sedar menghampiri sejam dah kita punya sesi ni. Sebab Ah. tadi saya start awal Masya mungkin Allah. 50 apa. Ada, yalah Cik Hmm. Pak pun biasa buat live kan. Jadi host dia Ah. macam ni lah. Dia punya cakap ni sejam ni sekejap je. So Masya Allah. sekian banyak cerita yang kita dah kongsi. Relax ni. Relax lah ni. Target audience, Cik Pak boleh cakap siapa yang patut dapatkan yang tak dapatkan lagi ni. Korang kena baca tengok sana ni siapa dan kenapa. Promote Cik Pak Ah. bagi bagi So, bagi orang buku nampak. ni, Ha. Relax lah ni, dia mendakwah santai dan dia terbuka, dia open, dia general. Sebab dalam ni Hmm. ada cerita pasal Hmm. mak, pasal anak, pasal pekerja, Hmm. pasal suami, pasal isteri. So cerita dia Hmm. macam penuh ibrah, penuh apa ni, kita boleh ambil lah apa benda yang kita boleh apply dalam kehidupan kita. Ataupun kalau tak apply pun, macam kita boleh rasa macam ujian aku ni masa berat lah ujian aku ni. Tapi bila kita baca cerita orang, ya Allah ada lagi cerita lagi berat. Contoh Betul? cerita pasal bonda nak settlekan hutang 48K tu. Kalau kita, ya Allah 48,000 macam mana nak settle dalam masa yang singkat kan. Tapi dalam dia kata relax dah boleh settle. Kalau nak ikutkan, macam ya Allah, macam tu lah kan. Kita boleh muhasabah diri Ya, juga. Dan kita boleh 48,000. Gila. so kita boleh ambil pengajaran. So cerita sebenarnya open. Dia macam mak boleh baca, anak boleh baca, ayah boleh baca, suami boleh baca, isteri boleh baca. So dia macam luas skop dia. 51 cerita ni ada macam-macam cerita ikut ni lah. Tapi dan cerita-cerita tu ada banyak cerita sebenarnya. Pelbagai cerita ni boleh mencabar ilmu jugalah. Ilmu kat kita. So pelbagai cerita, pasal pelbagai kisah. Mungkin selama ni kita dalam kurungan kita je nak PKP. Dalam rumah kita ni je lah. Tak tahu cerita luar, cerita orang lain, dan kisah kehidupan orang lain. So dalam cerita ni sebenarnya kita boleh dapat tahu lagi. Rupanya, ada macam ni. Rupanya nak pisahkan anak daripada bilik tidur ni macam ni caranya. Rupanya anak tak boleh berpisah dengan lampen ni macam mana nak suruh dia pergi buang air sendiri ni. Rupanya macam tu. Mungkin bagi orang tak ambil kisah pun. Mungkin bagi orang macam Cerita tu pun ada dalam buku ni. ada dalam buku ni. Dan cerita yang berat sikit pasal hutang, nak settlekan hutang macam mana. Lepas tu cerita pasal pergi sekolah ujian memandu. harian lah. Semua ujian harian tu insya-Allah ada dalam buku. Ada macam-macam cerita dalam ni yang boleh kena dapatkan dan dia santai je, dia tak berat. Ada setengah orang dia tak nak baca cerita berat-berat, dia dah pening. So cerita ni ada konten yang bagus, tapi ayat dia santai, ayat dia kita tak buat kita pening kepala. Ada solution. Hujung dia ada solution, ada tips 1 2 3 apa nak buat. Itulah antara yang istimewanya sebab yang jarang buku lain tu just cerita je. Ibrah ni kita dapat sendirilah. Ini dia dah step dah 1 2 3 apa nak buat. So istimewaan dia lah. So boleh dapatkanlah buku ni dengan galeri ilmu. Ini macam mana? Jual sendiri ke? Ada jual juga ke? Saya rasa dropshipper ABN pun ada juga kan? So buku ni pun ada juga boleh dapatkan dengan dropshipper Bondono, DBN boleh dapat. Dengan galeri ilmu boleh dapat. Tapi DBN pun ambil dengan galeri jugalah. Sama jugalah. So ataupun di kedai-kedai. Yang penting dapatkan lah. Betul dapat lah. Kena beli. Dia sebab betul kadang orang cakap lah cerita ni tak payah baca buku boleh dapat baca ni. Dia beza tuan, puan, viewers yang kat luar. Dia sebab kita ni saya rasa waktu pandemik ni kita banyak berhadapan dengan kita punya tab apa sebab semua meeting online semua. So kita punya mata ni dah terlalu banyak menghadap cahaya daripada yang waktu yang sepatutnya. So bagi saya relax lah ni juga
macam mana perkataan dia, literally relax. Kita pegang buku fizikal, kita dapatkan feel buku fizikal tu, tak payah nak pergi kedai, beli online je. So memang insya-Allah kisah yang sangat bagus dan boleh hadiahkan. Hadiahkan pada orang lain yang rasa bila dengar kisah Cik Pak A tadi, kawan-kawan yang macam tadi kita nampak yang dia ni bersuka menyendiri, hadiahkan buku ni. Mana tahu dia terbuka hati nak, yalah mungkin Quran dia dah baca, dia nak baca buku lain, dia baca tajuk tu, relax lah, apa nak relax, dia baca. Siapa tahu sebab buku ni dia boleh cari semangat yang baru. Okey Cik Pak A, last saya nak tanya pasal penulisan sikit lah. Nak Cik Pak A kongsikan pada orang luar, viewers kita yang mungkin dia tak tengok sekarang, tapi benda ni insyaAllah kita letak kat GTV. Macam mana nak memulakan, ceburkan diri penulisan ni tadi. Macam mana Cik Pak A yang background lain, tiba sekarang ni dah alas, boleh kata penulis lah, buku. So, tip Cik Pak A pada diorang yang rasa, aku ni tak kerti lah tulis apa semua macam, boleh ke, layak ke aku tulis? Tapi Cik Pak A nak bagi apa kata-kata kat orang macam ni? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak share lah. Dia dah ada niat dah tu, tapi dia tak tahu. Niat dah Tuhan dah bagi dah. Maksudnya Tuhan dah jentik tu, maksudnya kena buat lah tu. Saya ingat seorang guru saya pernah cakap, Tuhan kita dah terfikir tu, maksudnya Tuhan nak suruh kita buat lah tu. Jadi kita kena buat. Okay, tapi macam mana nak buat? Okay, first nak buat ni, kita kena bermula. Macam, aku tak tahu nak tulis, tapi tak tulis-tulis. Macam mana nak tahu macam tu? First kena buat dulu. Tulislah. Macam, tulis apa benda pun, tulis dekat Facebook ke, dekat IG ke, dekat media sosial ke, mana-mana. Terus kita bermula, tak kisahlah tulisan kita tukar langgang ke, apa ni, bahasa ke mana, tak apa. Dia kena start dulu. Tak start, tak tahu. First kena start dulu. Okay, bila kita start, barulah kita boleh perbaiki. Perbaiki tu maksudnya, kita kena start cari guru. Kita kena berguru. Kita kena pergilah bengkel ke, cari guru ke, cari kawan ke yang boleh tolong kita, bantu kita perbetulkan diri kita lah. Tu kena cari circle yang positif, circle yang baik. Kita start bermula, dari situ kita mula memperbaiki. Mungkin first place tulis kata perkataan je. Memang tak eja penuh, MMG macam tu je. Sebab kita tak tahu, tapi kita dah start dah. Tapi bila kita sudah start kawan dengan kawan-kawan yang dalam bidang circle yang sama, bagi penulis, kita boleh dah cari guru. So kita dah perbaiki. Sikit-sikit kita dah perbaiki dah. Ni belum dapat nak tulis buku lagi ni. Kita dah start perbaiki. Daripada cerita yang tak apa-apa. Cerita apa-apa tu, kita dah, tu dah. Tu lah. Yang seterusnya saya nak tu, kena banyak baca buku. Banyak baca buku. Tu saja. Okay. So, itulah. Sebab IG ni, Cik Pak A, ilmu saya nak bagi tahu, dia genap sejam dia akan auto off. So sebelum Cik Pak A cakap, tiba dia berlaku kejam kat kita, saya minta maaf memotong cakap Cik Pak A. So saya minta maaf atas segala kekurangan kita punya sesi, dan terima kasih banyak. Kita jumpa bulan Jun insya-Allah. So Cik Pak A, kata penutup sikit. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudi menonton, dan terima kasih juga pada Cik Ahmed, pada Galeri Ilmu. Jangan lupa dapatkan semua buku dengan pihak Galeri Ilmu. Terima kasih. Selamat berpuasa. So kita jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Kita tingkatkan ibadat sikit lagi nak raya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi